Betul ke setiap malam Jumat roh akan kembali ke rumah masing-masing untuk melihat ahli keluarganya? Roh itu tempatnya 3. Yang baik-baik illiyin, yang jahat-jahat sijin. 3. Allah kuasa mengembalikan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau merasakan nikmat, dan Allah kuasa memperjalankan roh. Ini masuk yang ketiga. Adapun dia datang balik ke rumah, tidak ada dalam hadis, tapi ada disebutkan para ulama dalam pendapat mereka. Apakah dapat diterima? Boleh. Apa salahnya? Maka kita kirimkan bacaan Yasin, kita bacakan Qul Huwallah, kita hadiahkan pahalanya. Tapi bila ada salah satu dari cucunya kemasukan, akulah nenek datuk engkau, itu tak betul. Sebab roh tak masuk ke dalam badan. Roh tidak boleh masuk ke dalam badan. Jadi yang masuk itu apa? Jin qarin. Saya manakala lahir ada satu jin yang bersama dengan saya. Manakala saya mati, jin qarin tak mati, dia hidup. Nanti ada budak kecil masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tanya, awak ni siapa? Aku Abdul Somad daripada Riau. Iya ke? Apa tanya-tanya lagi? Akulah dia. Itu bukan Abdul Somad, itu jin qarin. Maka kita ruqyah, kita baca ayat kursi, kita baca ta'awuz untuk pergikan dia. Jadi dulu masa Syekh Muhammad Abduh di Europe, ada rupanya tradisi mereka di sana memanggil roh, tahdirul arwah. Syekh Muhammad Abduh ni orangnya smart, cerdas. Kau nak panggil roh siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, boleh tak panggilkan roh Jesus Christ? Saya nak tanya dia mati di palang salib ke mati di mana? Kata mereka, oh ini tak boleh, sebab ni roh VVIP, kita tak boleh jemput dia. Itu menunjukkan roh tak boleh dipanggil. Apa hukum menabur bunga atas kubur setelah mayat ditanam? Bila Nabi tak buat bid'ah, itu asal muasal melarang. Ini pakai kias. Hukum ini ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Kalau pelepah korma dicucukkan bertasbih, kenapa engkau letak pelepah korma? Kerana pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Apa kata Imam Nawawi? Bila tasbih pelepah korma sampai, apalagilah bacaan Quran orang beriman. Itu qiyas, namanya qiyas aulawi. Ada orang tempeleng, tampar ibu dia, na'udzubillah, dia tempel. Mengapa engkau? Mana ada dalam Quran larang tempeleng, tampar? Mana ayatnya? Yang ada dalam Quran kan la taqul lahuma uff, jangan katakan ah. Qiyas aulawi, sedang mengatakan ah saja tak boleh, apalagi menampak. Itu qiyas. Bagi sesetengah orang menolak qiyas. Saya tak pakai qiyas, kata dia. Sedangkan pelepah korma saja sampai. Pelepah korma, daun-daun pun bertasbih. Oh, kalau macam tu saya tak nak letak daun, jadi pokok kelapa 3 batang. Mengapa orang letak bunga? Mungkin bila tidak ada, dia tengok pandang takutlah, menakutkan. Tapi bila dia letak-letak bunga, maka mata dia tak takut. Kemudian ada harum-harum, bunga-bunga tu harum. Bila itu tujuan dia tak salah. Tapi bila tujuan dia, sesiapa sahaja yang meletakkan 7 macam bunga, maka 7 hari dijauhkan dari neraka. Oh, itu tak betul, batil. Ini mesti difahami dengan baik. Adakah amalan tertentu membolehkan kita bercakap dengan si mati? Tak ada. Kalaulah boleh bercakap dengan si mati, maka tidak akan ada wasiat, tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada. Kalaulah boleh kita pesan, kita request, kita minta nak bercakap dengan mati, maka tidak perlulah musyawarat. Sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah, selepas Nabi meninggal dunia, siapa yang mesti dijadikan sebagai penggantinya? Tak perlu bermusyawarat untuk mengangkat antara Abu Bakar atau Umar atau Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Bahwa melihat Nabi dalam mimpi, ya, man ra'ani fil manami, sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani, dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, kerana syaitan tak boleh
menyerupai aku. Saya nama, saya tak nak sebut nama, umur 53 tahun, sudah hampir 13 tahun saya mengalami gangguan gangguan jantung yang berdebar tanpa sebab. Sudah sering ke Makkah Raudhah berdoa, buat zikir, tapi saya terus berdebar. Saya tahu Allah Maha sembuhkan, mendoakan, iaitu Allah saya. Jantung berdebar, cuba pergi hospital, tanya apakah ini penyakit medikal atau ada yang lain. Sebab kawan saya ada, dia ini cek di rumah sakit lebih daripada normal. Rupanya tanya medikal ni tak ada masalah, tapi ada gangguan lain. Maka ruqyah kita sendiri, baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati 3 ayat sampai habis. Baca selepas solat subuh, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, sapu ke kepala, hembuskan ke air, lepas tu airnya diminum. Sisa baki air itu dimandikan untuk menghalau segala hantu segala macam. Selepas itu pula berzikir, beli tasbih, zikir di jantung sebelah kiri. Mulut menyebut, hati mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kalau khusyuk pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awal-awal sekali 100, lepas tu tambah agak 300, lepas tu tambah agak 1000, lepas tu tambah agak banyak-banyak, lepas tu tambah. Saya jumpa tuan guru, sudah tua. Saya tanya, tuan guru, ya, berapa sehari berzikir? Apa sikit? Betul, kata saya, 5,000. Itulah dia cepat, la ilaha illallah, 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 la ilaha. Kalau datang macam-macam datang dalam zikir itu, jangan ikutkan. Tanya tuan guru, saya datang macam ini, ustaz, ya, malam tadi manakala saya dan isteri saya lepas berzikir, kami pun tidur, saya tengok cahaya terang pada bahagian wajah isteri saya. Apa tu? Isteri kamu sedang buka handphone. Kadang orang baru berzikir, dia kata cahaya datang, apa datang. Ustaz, ya, saya ni dah ikut zikir. Lepas tu apa? Manakala saya berzikir, semua yang ada di balik dinding saya boleh nampak. Tamu yang akan datang ke rumah saya boleh tahu. Apa ni ustaz? Bila tirai tersingkap, namanya kasyaf. Saya boleh tahu, nampak ada puan di balik tirai sebab tersingkap, namanya kasyaf. Tapi kasyaf ada dua, satu kasyaf ilahi, satu kasyaf syaitani. Saya tanya jujur, jangan bohong, ya, lepas boleh tengok apa di balik dinding, tahu tamu datang, makin ingat Allah kah atau makin lupa Allah? Saya makin lupa, berarti permainan syaitan. Ingat, setan selalu bermain. Sebelum kita berzikir, dia ganggu kita supaya tak berzikir. Lepas kita berzikir, dia mainkan kita dalam zikir. Maka mesti ada guru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fa syaitanu syaikhuhu. Mudah-mudahan kita sihat.